Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Di sebalik desas-desus kononnya Anwar Ibrahim kejam lah, kerajaan ni kerajaan zalim lah, macam-macam lagi tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan kepada kerajaan ini, dakwaan-dakwaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan, membuktikan bahawa beliau tidaklah kejam, tidak juga zalim kerajaan ini. Mana mungkin kerajaan perpaduan yang dicadangkan sendiri, yang dimahukan sendiri oleh Raja-Raja Melayu yang di Pertuan Agong boleh jadi zalim? Tak mungkin. Buktinya, kerajaan perpaduan telah pun setuju untuk memberikan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Tetapi tiba-tiba pula apa yang terjadi? Pas pula mahu pemberian sama rata. Baguslah. Saya tidak masalah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi sama rata. Tetapi biasanya memang kerajaan ada kelebihan. Kenapa? Kerajaan sebelum ini tidak ada kelebihankah? Kerajaan waktu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri tak ada kelebihankah kepada MP kerajaan? Kenapa? Waktu Ahmad Badawi, waktu Najib Razak, waktu Mahyadin Mak Yassin, waktu Ismail Sabri, tak ada kelebihan kepada MP kerajaan. Kalau dari dulu memang sama rata, okeylah. Tapi kalau dari dulu memang ada kelebihan kepada MP kerajaan, kenapa pada waktu Anwar Ibrahim baru nak bising, nak sama rata? Saya fikir dulu PAS pun pernah jadi kerajaan juga bersama dengan Perikatan Nasional Mahyadin Mak Yassin. Mereka pun perlu sedar apa yang berlaku pada waktu itu. Kerajaan perpaduan secara dasarnya bersetuju untuk menyediakan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang, namun ia hanya untuk perbelanjaan pentadbiran, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata perkara itu sedang dimuktamadkan dengan perbincangan sedang dijalankan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dengan pihak berkaitan, dan pengumuman mengenainya akan dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata kenyataan itu di peringkat awal ini kita telah pun bersetuju untuk perbelanjaan pentadbiran. Katanya kepada pemberita semasa satu program tinjauan mesra di Desa Kedah Sadek di sini pada hari ini. Beliau yang juga adalah Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian selepas ditanya mengenai sama ada kerajaan bersedia untuk memberikan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Sebelum ini Fadilah dilaporkan media sebagai berkata bahawa tiada syarat ditetapkan ketika rundingan awal bersama Wakil Perikatan Nasional PN bagi membincangkan peruntukan kewangan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Sementara itu Ahmad Zahid Hamidi juga yang juga pengerusi Barisan Nasional BN berkata proses pembagian kerusi antara BN dan Pakatan Harapan PH untuk pilihan raya negeri di Kedah hampir selesai. Katanya, kita hampir memuktamadkan pembahagian kerusi itu untuk negeri Kedah ke lain-lain negeri. 5 negeri lagi yang akan terlibat dalam PRN. Apabila saya berada di negeri berkenaan untuk umumkan tentang pembahagian kerusi, katanya. Sementara itu, seorang pemimpin PAS menegaskan peruntukan yang dipersetujui diberikan kepada ahli Parlimen Pembangkang mestilah sama seperti yang diterima oleh ahli Parlimen Kerajaan. Lucu jugalah perkara ini. Timbalan Presiden PAS iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sekiranya kerajaan hanya bersetuju memberikan peruntukan pentadbiran saja, ini telah mengukiri janji kerajaan untuk bersikap adil. Saya tanya lagi, dulu macam mana? Kerajaan sebelum ini adilkah seperti yang kamu mau? Katanya, kami menggesa agar jumlah yang diberi mesti sama dengan ahli Parlimen Kerajaan, sebagaimana yang dijanjikan sebelum ini. Ini bukan janji kami, tetapi ia ikrar kerajaan. Sebelum ini bagi menyatakan dasar adil yang diperjuangkan katanya pada FMT. Ahli Parlimen Kubang Krian itu berkata sekiranya peruntukan pentadbiran saja sudah tentu tidak menepati asas bagi membantu wakil rakyat. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya ada yang berani membangkang menolak permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Akhirnya ada yang cukup berani untuk tampil dan mengatakan bahawa supaya Agong dan Lembaga Pengampunan untuk menolak
kepada permohonan, kepada rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk diampuni penuh dan dibebaskan daripada penjara. Ini dilakukan sendiri oleh Khalid Samad, iaitu Ketua Komunikasi, Pengarah Komunikasi Amanah. Amanah merayu kepada Agong untuk menolak pengampunan Najib Razak. Parti komponen Pakatan Harapan PH, iaitu Amanah, telah merayu kepada Yang di-Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan supaya menolak permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad dalam satu kenyataan berkata, hanya dengan cara itu rakyat akan yakin kepada kerajaan dan institusi Raja-Raja Melayu untuk menyelamatkan negara dari salah guna kuasa sejak sekian lama. Katanya dalam kenyataan itu, Amanah berpendapat pengampunan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak akan menghantar satu mesej yang sangat tidak baik kepada rakyat, sistem keadilan negara dan juga kepada seluruh dunia berhubung sikap dan pendirian kita terhadap rasuah dan salah guna kuasa. Katanya ada lagi dalam kenyataan itu, ia juga akan merosakkan imej dasar membangun Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita mesti ingat, sentiasa ingat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim punya janji, ikrarnya untuk melawan sehabis mungkin rasuah dan salah guna kuasa. Dan Baginda Yang di-Pertuan Agong juga telah bertitah kepada Anwar, kepada kerajaan ini, supaya benar-benar tegas untuk membenteras rasuah ini bermula daripada yang berprofil tinggi. Lembaga pengampunan akan bersidang dan membuat keputusan sama ada memberikan pengampunan kepada Najib atau tidak pada hari ini. Malangnya kita sudah tahu beritanya, lembaga pengampunan tidak pun membincangkan tentang pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Khalid berkata, meskipun sifat kesetiaan dan mengenang jasa terhadap pemimpin secara amnya adalah satu sifat yang positif, namun dalam konteks ini katanya adalah lebih baik UMNO dan PH menunjukkan komitmen terhadap usaha untuk memerangi rasuah yang menjadi paksi masyarakat Madani. Tindakan UMNO katanya kelihatan sedikit terpesong daripada wawasan masyarakat Madani yang diperjuangkan bersama. Tambahnya lagi pun kata Khalid Samad, lagipun Najib berdepan dengan banyak lagi kes di mahkamah yang sedang dibicarakan. Apakah selepas diampunkan beliau akan masuk ke penjara lagi jika didapati bersalah selepas ini, atau dianggap beliau berada di satu makam dan kedudukan istimewa yang kebal undang-undang? Mengulas mengenai pendirian Amanah yang hanya berdiam diri dalam isu ini, Khalid menegaskan parti itu mengakui dan mengiktiraf pengampunan adalah hak mutlak Yang di-Pertuan Agong. Tetapi Khalid Samad berkata, namun demikian, tiada salahnya untuk Amanah memberi pandangannya terhadap isu ini. Tambahnya lagi adalah diharapkan pandangan ini apabila disuarakan akan membantu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk Baginda membuat keputusan yang baik dan tepat bagi dirinya, institusi Raja-Raja Melayu dan negara ini secara keseluruhannya. Dipetik daripada malaysianow.com, diterbitkan di sabudin.com.net. Dan Yun Nadi, suara rakyat bergema di channel ini.